doktor, saya baru mengajar subjek ni untuk sesi Januari. Okey, saya nak tahu penekanan tugasan macam mana sebenarnya? Apa kehendak JPT sebenarnya? Tentang tugasan kan? Ambil 2 kredit ataupun 3 kredit? Tugasan 2 kredit. Subjek ni kan tidak ada final exam. Pecahan markah ni macam mana sebenarnya kehendak JPT nak? Oh, that's why kita dah sediakan proforma, doktor. Kita sediakan proforma dan kita ada HPK tertentu untuk tugasan itu, ya, untuk tugasan itu. Sebagai contoh, katakan kita punya kalau untuk tugasan, ya, katalah untuk HPK 1, saya ambil HPK 2 lah senang, because tugasan HPK 1 adalah untuk quiz, ya. Kalau untuk HPK 2 kan, kita ada MQF 3B, dia punya kata kerjanya adalah menilai, dan kita ada 40% untuk pembentangan di situ, ya. Jadi kalau kita lihat apa yang kita nak dapat daripada 3B ni, saya tak tulis pula untuk 3B ni, ya. Okay, alright. Cuba kita ambil HPK yang ketiga, ya. So HPK yang ketiga kita nak MQF yang keempat, ya, iaitu menghubungkan nilai integriti dalam bentuk laporan, kan. Jadi kalau kita lihat kan, khusus kita ni adalah kita lebih menekankan kepada efektif. Jadi apabila kita buat tugasan, kita dah bagi dah pecahan tugasan, kita dah ada rubrik, ya. Semua rubrik dah ada, rubrik dalam bahasa Melayu, ya. Jadi kalau ada rakan-rakan yang boleh bantu saya untuk translate the rubric into English, that will be good. Alright. So saya akan bagi rubrik tu pada doktor, and doktor boleh tolong translate, ya. Sebab sekarang ni kami sedang memikirkan untuk buat modul digital, ya, pula. Modul digital yang mana dia akan lebih membantu rakan-rakan, ya. Jadi translation itu kami concentrate translation on e-module sekarang, ya. Jadi translation untuk rubrik itu belum lagi dibuat. Jadi sesiapa yang boleh bantu untuk translate the rubrik, boleh PM saya, ya. Nombor saya seperti dekat slide sikit. Alright. Jadi apabila kita buat tugasan ini, kita tak boleh tanya apa yang JP tindak, kan. Kita kena tengok apa yang proforma kita dah beritahu, ya. So yang pentingnya adalah apabila buat tugasan ini, yang pentingnya tajuknya. Tajuknya mestilah apa yang ada kaitan dengan KIA. Alright, ya. Kemudian kalau kita lihat tugasan ini, ya, dalam mereka membuat perkara itu, mereka perlu membaca, mereka perlu berbincang, ya. Mereka perlu membincang. Jadi kat situ ada timbullah nanti nilai-nilai, ada kemahiran interpersonal yang boleh mereka dapat, ya. So yang pentingnya mereka kena baca, mereka kena analisis pembacaan mereka kena synthesize untuk keluarkan maklumat itu untuk ikut. Kita kena cakap, katalah ada intro dia, apa pengajaran dia, apa key point dia, ya, apa kesalahan yang dia lakukan, ya. Jadi bila mereka dapat keluarkan semua itu, maka mereka buat presentation. Bila kita marking, maka kalau adalah intronya, pointnya, pengajarannya, ya, especially kan komen pelajar saya tentang kajian kes, apabila mereka buat kajian kes, ya, mereka rasa macam seronok buat assignment itu, because mereka dapat baca tentang seorang ini, kemudian pengajaran kepada individu. So mereka kena tahu apa pengajarannya individu yang buat kesalahan tu dapat. Dan kita ada soalan seterusnya, apa pengajaran yang student dapat. So student pula akan cakap apa pengajaran yang mereka dapat daripada mereka buat assignment itu, ya. Kalau kita lihat Dr. Mujahid tadi pun, dia kat UPM, saya dekat UPM, memang kami akan sentiasa buat PSA dan juga kajian kes itu, sebab pelajar akan baca. Kemudian apabila kita buat sesi presentation, semua pelajar akan dapat belajar banyak cerita-cerita tentang rasuah, integriti dan rasuah ini. Yang mana bila kita dah sediakan tajuk, kita dah bagi tajuk. Jadi bila kita bagi pada pelajar, make sure kita bagi pada pelajar, ada yang daripada sukan, ada yang daripada syarikat penerbangan, ada yang daripada pengurusan Perdana Menteri sebagai contohnya, ada daripada syarikat. Jadi kita gabungkan contoh-contoh kajian kes itu, maka pelajar akan dapat satu senario yang di mana saja kita berada, kita bekerja nanti, pasti rasuah itu, integriti dan rasuah itu boleh, ya, berlaku. Okey, kalau saya buat tugasan individu, boleh? Tugasan individu dengan tugas macam tu tertolong dalam laporan lah. Tugasan individu dengan tugasan kumpulan tu 40%. Boleh, sebab apa? Kita boleh bermain dengan itu. Contohnya kalau 20% itu kuis, kan? Kalau tak nak buat kuis, nak buat individu ni tugasan, nak buat dalam bentuk apa? Refleksi, boleh. Nak buat dalam bentuk role play, boleh. Jadi 20% itu, kalau tak nak buat kuis, dia ada
kita ada bagi beberapa pilihan. Boleh, doktor boleh ambil yang itu sebagai tugasan berkumpulan. Ataupun nak cukai sikit daripada 40% tu kan? Kan ada 40, 40, 20 kan? Kuis nak buat juga 20. Kemudian nak buat juga tugasan individu, maka bolehlah cukai daripada 40, 40 itu. Kemudian kena ni lah. Kemudian saya buat kuis 10%, lepas tu ujian 20%. Boleh? 30. Apabila dalam performa kita dah letak 20, 40, 40, maksudnya kuis itu, kuis ataupun peperiksaan tu 20 saja, maka boleh tak kita buat yang ini, sebab kita memang ada macam Dr. Mashita dan juga Puan Dr. Jurina lah yang patutnya jawab benda ni kan. Jadi saya tak dapat nak berikan kata putus ini, sebabnya kalau dulu memang 30-70 kita benarkan ya, tapi disebabkan dalam performa dah ada 20% kuis ini, saya akan bincang dahulu sebab kalau kita bermain dengan performa semua ni, saya tak nak cakap takut tersilap ya. Nanti kalau ada Puan Mariam, saya juga akan rujuk pada dia. Di samping saya rujuk juga kepada rakan-rakan saya yang terlibat dalam MQA ni. Tapi ingat kalau kita buat 2 kredit aja doktor, jangan banyak sangat assignment. Kita kena ingat itu kita punya SLT student itu. Jadi yang sebaik-baiknya bila saya dah conduct ni daripada 2017 kemudian UPM buat, UiTM buat, kita dapati bahawa apabila kita bagi mereka 3 tugasan, memang dah cantik lah. Dah cantik dah untuk masa yang ada. Untuk 40% tu bukannya 40% tu presentation aja. 40% itu daripada penyediaan awal dia. Ya. Mereka proposalnya, mereka kena ada proposal dulu, then dia punya storyboard storyline dia. Kemudian baru pembikinan video itu sendiri. Kemudian kami ada satu orang yang kita buat untuk peer evaluation. Kita boleh juga masukkan dalam tu. Kemudian waktu pembentangan. Sebab waktu pembentangan video, mereka dah tak cakap apa-apa kan. Jadi dalam video tu sendirilah. Jadi kita ada beberapa pecahan lah untuk kita bagi markah. Bukannya straight di akhir saja. So kami selalunya akan tengok daripada awal lah. Punya proses itu very important lah. Maksudnya saya dah dapat dah. Saya nak buat apa untuk semester ni. Terima kasih doktor. Okey, alright rakan-rakan. So terima kasih semua. Mohon maaf jika anda ada di antara expectation rakan-rakan yang tidak tercapai, tapi Jawatankuasa Teknikal telah pun berusaha bersungguh-sungguh bersama dengan BGS untuk menjadikan TOT ini a successful one Okay, Alhamdulillah dengan berakhirnya sesi soal jawab ini, maka selesai sudah sesi TOT kita pada hari ini. Okay, jutaan terima kasih kepada barisan penceramah yang dilantik, ahli-ahli Jawatankuasa Teknikal MPU IPTS, pihak sekretariat dan semua IPTS yang turut hadir fasa 1. Terima kasih semua. Terima kasih Dr. Fas. Terima kasih Farah. Terima kasih semua. Bye.